kelas kita kan. So kita dah start So kalau diorang tak sempat, kalau saya tak sempat nak ulang kaji dengan diorang boleh ulang kaji sendirilah guna lecture kita ni, recorded lecture ni. Alright. Section 1-2 koordinator Porosna. Dia bertindak sebagai koordinator juga. So Dr. Andi section 3. So saya cover section 4. Amir dulu section berapa sebelum pindah ke section 4? Section 3 Betul doktor. Lepas tu Sarah pun sama ke? Doktor. Saya Sama daripada juga. section 3. 3. Itulah mesti Dr. Fendi suruh you all keluar kan. Sebab memang arahannya sepatutnya macam itulah, dalam at least 10 orang keluar lah. Dia Tapi tak saya adalah tahu- suruh keluar pun, cuma dia macam cakap kalau boleh separuh tu pergi dekat Nila. Ya, Sebab betul. ramai sangat kan. Tapi itulah, kalau sebenarnya Dr. Fendi dia rajin nak ajar, tak okey je dia sanggup nak terima pelajar ramai kan. Saya kalau boleh nak kurangkanlah beban dia juga kan, share beban tu. Okey. Sebelum tu saya nak tanya line saya okey sebab sebenarnya bersiaran bersiaran daripada kampung halaman, jadi takut dia terganggu sikit kan. Kalau terganggu you akan beritahu saya tau. Untuk pengetahuan semua, isi Baik, satu betul, ni baik. dia adalah kursus yang berulang. Okey, kursus yang berulang bukan berulang, sorry. Dia adalah kursus yang memang akan ditawarkan setiap semester. Maksudnya kalau semester ni you tak lepas lagi, semester depan akan ditawarkan lagi. Memang ini adalah orang kata kursus yang hotspot jugalah, macam hotspot, hot kursus yang selalunya pelajar akan ada yang kena repeat. Macam itulah. Tapi jangan risau, repeat tu menyebabkan kita belajar benda tu kan. Mungkin dulu tak faham, tapi sekarang mungkin lebih baik lagi pemahaman tu. Okay. Kita nak view in terms of course ni outcome. Jadi saya kena terangkan kita akan tengok kepada 3 domain utama. Okay, domain learning outcome. Apa yang saya nak you all dapat daripada kursus ni. So first adalah kita nak lihat macam mana you boleh apply techniques circuit analysis techniques. So techniques ni nanti sebenarnya you akan belajar lebih lanjut masa chapter 3. Okay, tapi rules apa semua tu, theorem tu chapter 4 lah. Thevenin, Norton, saya rasa you all semua dah pernah dengar dah benda tu masa dekat diploma kan. So ni macam orang kata pengukuhan balik lah apa yang you pernah belajar dulu. Lepas tu of course lah kita ada rules, Kirchhoff law tu kan, Ohm's law, Kirchhoff law tu semua adalah benda-benda yang basic yang you perlu master, perlu fahamkan. And then CLO kedua kita pula adalah kita nak tengok CLO kedua, saya pakai ni sekejap. Okay, so ini satu. So CLO kedua kita adalah berkenaan actually CLO 2 dan CLO 3 ini kamu semua akan dinilai untuk learning outcome ni pada tugasan dan projek. Okay. So nanti tunggu soalan. Soalan dia memang kali ni semester baru ni lecturer telah diminta untuk craftkan soalan tu lebih baik lagi lah. Dia ada template baru dan kita kena follow, dan itu mungkin ambil masa sedikit lah untuk saya beri kat kamu semua. Yang ni tunggu course coordinator siapkan lah nanti dia dah siapkan, dia bagi kat saya, baru saya boleh upload di otak lah nanti dekat group punya ni. So kalau 3 orang je, mungkin biasanya group semester lepas pun 3 orang. So bolehlah dapat satu group lah boleh form satu group. Sama juga dengan CLO 3 ni discuss idea konsep. Semester lepas projek isi satu guna Proteus. Itu tak Izzat? Sorry Aizat. Saya pun lupa dah last semester. So nanti kena guna software lah ada certain software yang you kena guna pakai, ada yang you kena kira juga. Okay, ada kena kira juga. So nanti tengoklah macam mana soalan dia. Alright. So kalau tengok kat sini, CLO 1 ni akan ditanya untuk quiz. Ini. So dia akan tanya untuk quiz, test dan juga final exam. So CLO 2 pula dan 3 ni akan ditanya untuk projek dengan
ada presentation lah. Tapi biasanya waktu COVID macam ni online, presentation semua kita buat secara inilah video. So kalau dah Tara buat video tu shouldn't be a problem lah sebenarnya. You all tinggal nak siapkan task yang kena berfikir sikit lah solution kepada soalan assignment tu. Alright. Okay. Kita tengok lagi. Next. Okay. Ini adalah chapter yang kita akan cover lah. Tak banyak pun sebenarnya. Dia sehingga chapter 5 sahaja. Ini chapter 5. So chapter 1, basic concept. Chapter 2, kita akan lihat basic law. Chapter 3, kita akan tengok circuit analysis, circuit theorem. Dan last sekali ni biasanya orang kata dia penghujung kan belajar dia. Tapi pelajar susah nak score sebab mungkin masa tak cukup nak ulang kaji. Okay, kebanyakan pelajar tak boleh jawab soalan chapter 5 ni. Okay. So kita akan cuba cover chapter 1 hari ni. Mungkin tak banyak lah Mungkin sehingga voltage and current. Okay. Mungkin sehingga voltage and current. Dan kita akan go through ni lah. Itu saya nak tanya you all semua macam mana? Adakah you all selesa habiskan dulu chapter semua and then baru buat tutorial, ataupun memang nak follow tutorial, lecture dulu 2 jam, lepas tu baru tutorial untuk the rest of 2 jam tu. Biasanya kita tak makan masa lama sebenarnya, sebab online dia penat kan. So kita buat kuliah sekejap and then sebab saya tak ada experience juga mengajar direct 4 jam ni. This time saya kena ajar direct 4 jam. Sebelum ni 2 jam je untuk kuliah, 2 jam lain tutorial hari yang lain lah. So nak tahulah you all macam ni kalau semasa lepas kuliah 2 jam, tapi biasanya kalau betul-betul kritikal memang sampai 2 jam jugalah. Kalau tak berapa kritikal, benda tu senang, sejam setengah dah habislah kuliah tu. Maksudnya baki 30 minit tu you all kena gunakan untuk ulang kaji ataupun start buat soalan tutorial. So yang kali ni kelas batch yang kali ni macam mana? Ke follow je? Tutorial okey juga. Macam kita belajar pasti kita buat tutorial. Terus buat tutorial. Kita buat sekali macam tu Okey boleh juga. Lepas tu bila dah habis semua chapter kita buat partial ke? Boleh. Alright, boleh. Tak pun kita buat senseli je sebabnya past question tu memang menarik lah untuk kita lihat dan pelajari macam mana soalan-soalan tu dibuat. Sebab saya setuju juga dengan doktor macam buat banyak latihan tu. Betul. Sebab teori ni kalau saya cakap banyak nanti orang mengantuk. Mungkin orang dah tahu. Betul. Cumanya teknik nak jawab tu je yang kebanyakannya tak berapa orang kata master lagi Okay, so ini adalah chapter 1. Okay, and then kita ada basic law ni. Basic law, Ohm's law, Kirchhoff law. Kita nak kenal branches, loops, nodes. And then inilah lepas you dah belajar series dengan parallel, combinational series dengan parallel ni yang biasanya pelajar susah nak fahamkan benda tu. Kenapa susah nak faham? Sebab tak nampak dia ni sepatutnya in series ke parallel. Bila dah combination macam tu kan, nanti saya tunjukkan contoh soalan semester lepas. Okay, semester lepas dia agak complicated sikit dia punya combination series dengan parallel tu tak ramai boleh jawab. Okay, satu lah yang saya nak tekankan nantilah. Then circuit analysis, saya rasa semua dah pernah tengok mesh analysis, nodal analysis, and then macam mana you nak buat pertimbangan bila masa nak guna mesh, bila masa nak guna nodal. Kadang soalan tu terbuka. Pick suitable analysis to solve this circuit problem. So you kena tengok betul-betul lah. Kadang-kadang soalan tu bila you buat mesh senang, tapi bila buat nodal dia susah. So dia ada pertimbangan kat situ tu kita akan lihat. And then chapter 4 circuit theorem. So circuit theorem ni memang kena cover semua ni lah superposition, source transformation, Thevenin, Norton dengan maximum power transfer. Okay, ni memang every year akan masuk, every semester akan masuk soalan ni dekat final. Dan last sekali chapter 5 yang saya cakap ni. Ini memang mungkin satu lagi susah nak faham sebab dia libatkan AC signal.
sebelum you dah belajar circuit 1, next semester circuit 2 kan, isi 2. So isi 2 ni you kena ada kefahaman tentang benda ni dulu. So that bila masuk isi 2 you dah boleh buat pengiraan yang libatkan kapasitor dengan induktor. So bila nak kira yang tu, you kena faham konsep yang dekat sini dulu. Chapter 5 ni kena fahamkan dulu. Okay, bila berlaku AC signal, macam mana nak kira bila graph tu flip, dia terflip sebab apa, and then bila dia jadi cos nak tukar kepada sin, dia ada a little bit mathematics kat situ. So itu memang kena lihat nantilah. Okay. Alright, ini saya dah mention juga dalam group tadi kan. Ni semua harap semua take note lah Test ada satu je. Walaupun satu tapi weightage dia besar Weightage dia 25. You tengok kat situ. Weightage dia adalah 25%. So it's quite big. And then kita ada quiz. Quiz pun weightage besar juga, 10. Biasanya saya akan buat a few quizzes macam semester lepas. Dan saya ambil average baru dia fair sikit lah average tu sebenarnya. So bila you buat quiz tu kena buat sehabis baik lah, kena jawab sehabis baik, okay. Dan quiz dan test kita akan conduct di author lah. So author tu memang critical lah kalau pelajar baru, memang kena explore benda tu, kena biasakan diri. Biasanya sebelum saya mulakan quiz yang betul-betul, saya akan bagi mock quiz supaya you boleh faham perasaan macam mana buat quiz dekat author ni. Untuk pelajar baru lah Kalau pelajar lama dia dah ada experience dah multiple times dah, tak ada masalah. Ni untuk pelajar baru, macam mana bila macam Sarah anak pak saya kan, saya dah tunjuk macam mana assessment tu dibuat. Tapi you tak rasa macam mana bila cara nak jawab guna sistem tu. So it's a different feeling sebenarnya daripada you dengar dengan nak bandingkan bila you experience benda tu nak jawab betul-betul, dia agak macam ada tense kat situ, stress kat situ. Lepas tu nak kena make sure timing masa tu you jawab okay, tak terlebih. Kalau tak nanti quiz tu akan automatic hide. So itu adalah antara cabaran kalau buat quiz online ni lah dan last sekali group project. So group project memang kalau you tengok kat situ date yang di highlight ni 21 November. Itu week berapa dah kan? Mungkin week 6 kot baru dapat soalan dia. So agak lambat sikit dan diberi sehingga 13 Januari. So kalau buat by group project, saya harap 3 orang ni boleh berbincang elok-elok, boleh buat kerja tu sama-sama lah, masing-masing contribute. So that benda tu boleh selesai dan siap sebelum, lagi bagus sebelum 13 Januari tu dah boleh siapkan. Percentage-nya adalah 15%. So total up 50% and then the remaining markup percentage tu adalah daripada final examination. Okay. Ada apa-apa nak tanya so far setakat ni? Jelas ke? Jelas. Alright. Next, about references. So kalau kata ada masa ke ni kan, boleh cuba cari atau dapatkanlah buku ni ni kebanyakannya rujukan utama lah Alexander ni. Alexander adalah rujukan utama, and then kita ada apa lagi yang ni tak ada kat sini kot. So Alexander Sadiku ni, mungkin kalau pernah masa diploma pernah beli buku dia ke, so bagus lah tu, masih simpan, boleh rujuk lagi, okay, boleh rujuk lagi. Saya nak cakap pasal attendance, okay, attendance ni kalau lecturer lain rasa dah mention, so sama juga, mesti hadir not less than 80%, okay. You mungkin tak boleh datang dalam 3 kelas lah, okay. Nak jaga rata percentage tu. Lebih daripada tu memang takut nanti tak dibenarkan hadir ke final exam. Kena bar, nama kena bar. Unless you beri sebab musabab, beri surat tunjuk sebab kepada pensyarah, dan pensyarah akan bagi kelonggaran lah. So ni bukan kelas saya je ni saya cakap untuk kelas-kelas khusus yang lain juga. Okay. So kena hadir wajib, macam ni isi 1 memang hadir wajib HW. So kena hadir tak lebih daripada, tak kurang daripada 80%.
Okay, 100% of course lebih baik lah Dan kalau saya punya cara, kalau tak hadir, mesti beri surat lah ataupun apa-apa, bukan sekadar dekat WhatsApp saja. Kena bagi surat supaya saya aware benda tu dan saya boleh mark dekat attendance nanti. Okay? Alright. Saya rasa tu je saya nak mention about this. About RPP. Tengok RPP pun dekat setengah jam kan? Ada apa-apa nak tanya? Kalau tak apa, tak ada benda nak tanya, mungkin kita boleh stop sekejap. Sebab macam saya cakap kan, saya ada taklimat pukul 2.30. So bagi saya prepare untuk taklimat tu, Okay. about 3.30 macam tu kita masuk balik. Boleh? Nota Boleh, Nota Doktor. sempat upload, sempat download tak? Nota sempat upload tak semua? Sorry, download daripada author. Tak sempat lagi doktor. Tak sempat. Okay, tak apa. Tak apa. From time to time, cuba check. Boleh tak buka? Kalau tak ada masalah. Sebab memang saya buat kelas pun guna iPad. So, iPad memang macam ni je lah. Conteng-conteng terus je. Ataupun saya bagi dekat WhatsApp dulu ke untuk you all baca. Biasanya kalau kelas pertama ni memang saya akan cuba cover sehingga kejap Author dah boleh guna dah doktor. dah boleh masuk? Okay, dah masuk lagi senang lah. So tinggal ikut je lah author tu. Okay. So cuba study dulu lah. Boleh tengok example ni macam mana. Dalam tu ada je. Okay, saya dah, untuk student saya tak letak. Saya rasa saya dah letak semua dah. Tengoklah kalau sempat masa kita cover sampai voltage, energy and power, and then kita dah boleh buat latihan. Actually latihan pun saya dah upload dekat situ untuk tutorial chapter 1. Cuma additional tutorial tu saya belum bagi lagi. So nanti kita tengok satu-satu lah Tengok satu-satu. Macam ada delay sikit okay. Alright. Okay. Saya rasa saya kena add dulu kelas. So dalam 3.30 ataupun tunggu saya WhatsApp lah. Saya kata masuk, you all masuk. Guna link yang sama. Boleh? Boleh. Okay. Aizat okay Boleh, Aizat? Jelas Amir pun jelas Jelas doktor. Okay, baik. Alright. So kita jumpa lagi lah 3.30 nanti insyaAllah. Okay. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Doktor. Waalaikumsalam. Mi. Ya Allah. Kau nak duduk je ke dalam ni? Nak keluar dulu tak apa kan. Tapi boleh je stay. Boleh je stay. Kau stay ke tak? Stay je lah kot. Tapi sejam Okay. ni. Itu lah sejam lagi macam lama gak ah. Keluar dulu lah. Okay.